Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad hatta ataahu Allahu al-yaqin. Amma ba'du. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kerana masih lagi diberikan al-afiyah, kesihatan untuk kita sama-sama berada di sini dan diberi taufik dan hidayah untuk kita duduk bersama-sama mengulang kaji sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam, yang mana kalau kita ikut kitab terjemahan, ya, kita sudah sampai kepada bab yang ke-17, ya, bab yang ke-17, iaitulah bab tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dalam bab ni dia namakan sebagai, kalau ikutkan pengarang dia tak buh nama tajuk, tapi bagi penulisan terjemahan ni dia letakkan tajuk dia tidak mengeraskan basmalah. Kalau tuan-tuan refer kepada terjemahan buku ni lah, buku kuning ni. Baik, hadis yang ke-108. Bab ini ialah, tuan-tuan, berkaitan dengan bab solat lah. Kita masih lagi dalam bab solat, bab bacaan di dalam solat. Yang ini adalah bacaan Al-Fatihah, iaitulah satu rukun di dalam solat. Ya, siapa yang tak baca Bismillahirrahmanirrahim, yakni sampailah habis, sampai amin, siapa yang tak baca, maka dia tidak sah solat dia. Sebab Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis salah, rukun daripada rukun-rukun salah. Siapa yang tak baca, maka tak sah solat dia, melainkan orang yang masbuk. Melainkan orang yang masbuk. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang masbuk, maka dia tak wajib baca bismillah, dia tak wajib dah baca Al-Fatihah. Dia masbuk, maka dia dapat tang mana dia baca saja. Dia Allahu Akbar, dia ikut belakang imam, dia dan baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam pun Allahu Akbar rukuk, maka dia terus rukuk. Maka di situ dia tak lagi diwajibkan untuk menghabiskan Fatihah. Dia dah dapat dah. Tetapi kalau dia muafiq dengan imam, maka dia wajib baca Al-Fatihah. Dia wajib habiskan Al-Fatihah. Berbeza dengan sebahagian mazhab, ada sebahagian mazhab yang mengata kalau dia menjadi makmum, maka tak wajib. Tak apalah, kita tak mau cerita mazhab lain, nanti tak habis. Banyak lagi bab kita nak cerita ni. Melainkan ada isu-isu yang semasa yang kita boleh bincang. Baik, kita tengok hadis yang pertama dalam bab ni, bab yang ke-17. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin, wa fi riwayah sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang sangat-sangat sahih kerana ia diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik ni dia adalah sigar sahabi, dia adalah sahabat yang kecil. Dia sempat bersama dengan Nabi SAW 10 tahun. Kemudian dia bersahabat dengan Nabi, dia khidmat dengan Nabi 10 tahun saja.
Lalu Nabi SAW pun meninggal dunia. Dan dia sempat bersama dengan sahabat-sahabat besar yang lain. Dia sempat bersama dengan Abu Bakar, dia sempat bersama dengan Umar, dan dia juga sempat bersama dengan Uthman, Khalifah Uthman sampai zaman Uthman. Dan dia kata dekat sini satu poin yang sangat penting, yang mana menunjukkan dekat sini bahawasanya Nabi SAW kata dia kata aku solat, dia kata Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, semua mereka kanu yaftatihuna salah, mereka semua buka salah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Clear kat sini, menunjukkan buka salah dekat sini difahami ialah dengan jahar. Sebab apa? Buka salat yang lain tu ada juga, kita ada bacaan doa iftitah. Doa iftitah dibaca tak? Baca. Tapi dengar tak? Tak dengar. Tapi yang nak diceritakan oleh Anas dekat sini, Anas bin Malik, ialah buka solat kat sini ialah menjaharkan. Buka solat ialah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dia kata dalam riwayat yang lain, aku solat dengan Abu Bakar, Uthman. Dia terangkan lagi dengan lebih clear dengan Umar wa Uthman. Dan dia kata aku tak dengar pun mereka kata bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan dekat sini ialah ada dua ihtimal dekat sini, ada dua keberangkalian. Adakah bacaan itu dibaca, adakah bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, ataupun tidak dibaca. Kalau dibaca, adakah dibaca, kat sini dua ihtimal. Satu dibaca dengan perlahan, dan satu lagi tidak langsung dibaca. Tidak langsung dibaca ini dipilih oleh mazhab Maliki. Imam Malik dan mazhab Maliki, mereka mengatakan tak baca bismillahirrahmanirrahim, tak baca, langsung tak baca. Bahkan mereka mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan daripada ayat Al-Quran. Ya, ingat tu. Lalu mereka pun tak baca. Bahkan lebih ada sebahagian daripada mereka lebih syadid, mereka menganggap bid'ah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam mazhab Hambali pula, mereka baca. Mereka menakwilkan dekat sini Anas bin Malik tak mendengar bacaan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya tidak menjaharkan. Bagaimana mereka mengatakan begitu? Based on hadis-hadis yang lain. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang lain. Ini dalam mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab kita, mengatakan sunat. Ingat ya, sunat bukan wajib. Sunat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Satu orang yang dia tak jaharkan bismillahirrahmanirrahim, adakah berdosa? Tak berdosa. Satu orang yang kata hang tak jaharkan bismillahirrahmanirrahim, batal solat, dosa tak? Dia tu berdosa. Siapa yang tak jaharkan bismillahirrahmanirrahim, dia sesat, berdosa tak? Berdosa. Dia kata siapa yang, kan berlaku sekarang, sebahagian kadang-kadang dia dengar orang tak jaharkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia kata hang batal solat. Dia kata kenapa tak jaharkan? Dia dengar kita baca slow. Kenapa tak jaharkan? Solat hang tak sah. Dia ingatkan jahar tu adalah wajib. Tak. Mazhab Syafi'i mengatakan menjaharkan bismillahirrahmanirrahim adalah sunat. Kena ingat tu. Dan siapa-siapa yang bermazhab Syafi'i, maka sunat lah, maka kena buat benda sunat lah. Nanti kita akan bincangkan bagaimana makhadh al-Imam Syafi'i, istinbat al-Imam Syafi'i dalam bab ni mengatakan sunat, dan bagaimana dia menjawab hadis ini. Ya, tapi hadis ni clear lah. Hadis ni clear. Jadi Anas bin Malik ni dia hidup zaman Nabi SAW 10 tahun, kemudian dia hidup berpuluh tahun lagi pada zaman sahabat. Maknanya berpuluh tahun dia tak pernah mendengar sahabat-sahabat besar ini membaca bismillahirrahmanirrahim dengan kuat, ataupun dia tak pernah dengar. Tak pernah dengar tadi kita dah merajihkan bahawasanya pandangan yang rajih ialah pandangan yang mengatakan membaca tetapi tidak kuat. Okey, baik tuan-tuan. Kita tengok hadis yang seterusnya. Hadis yang 109. Dalam Muslim, wali Muslim sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Samalah juga. Kata dalam riwayat Muslim pun sama juga, aku solat di belakang Abu Bakar, Uthman, dan mereka membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ada tambahan, dia kata apa? La yadhkuruna
Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat inilah yang dipegang oleh Imam Malik yang mengatakan bahawasanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab la yadhkuruna ini ialah tidak membaca. Sedangkan fi awal qiraah wala fi akhiriha, sama ada di awal-awal bacaan ataupun di hujung pembacaan. Maka riwayat ini seolah bercanggah dengan riwayat yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW membaca alhamdulillah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Mari kita lihat bagaimana para ulama berinteraksi dengan hadis-hadis ini. Di sana ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam tak adalah dalam kitab ni ini saya tambah dalam riwayat Al-Imam Syafi'i antara yang mengatakan sunat untuk menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis apa? Dalam hadis Anas bin Malik, dalam hadis Anas juga dia kata apa? Dia ditanya bagaimana su'ila an kaifiyati qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ditanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat, bacaan Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Maka kata Anas, faqala, ni Anas juga kata, faqala kanat maddan. Bacaan Nabi SAW tu maddan, mad. Dia ada mad dia, panjang dia, harakat dia. Summa qara'a, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disebut kat sini. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, dengan madkan bismillah, bismillah tu mad lah tu. Dia tak boleh bismillah, tak boleh, dia kena ada mad bismillah. Siapa yang tak ada mad kan, maka dia ada lahan al-jali. Lahan jali ni tak sah lah solat, tuan-tuan. Lahan jali ni mad, ada mad, dia tak mad. Panjang 2 harakat, tak panjang 2 harakat. Ada sabdu, dia tak baca sabdu. Ra jadi za. Itu adalah lahan jali. Kalau dengung, tak dengung, itu tak lahan jali. Itu masih sah. Izhar, haqiqi, ikhfa', iaitu tak. Iaitu tidak lahan jali. Tapi kalau berubah sifat huruf, berubah sifat bunyi, berubah panjang pendek, itu lahan jali, tak sah solat, tuan-tuan. Kena ingat tu ya. Jadi dalam hadis ni tengok macam mana Imam Syafi'i istinbat. Dalam hadis ni bila ditanya Anas bin Malik, lalu Anas bin Malik kata Nabi baca dengan mad, lalu dia kata apa? Semua membaca Bismillahirrahmanirrahim, bimaddi ar-Rahman panjang, kena panjang man, wa bimaddi ar-Rahim, dan juga mad, dengan mad rahim 2 harakat kan, Bismillahirrahmanirrahim tu 2 harakat. Ini Anas bin Malik dia ceritakan bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat, menunjukkan bahawasanya dia dengar bacaan Nabi Bismillahirrahmanirrahim tu dalam solat. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Anas juga. Dan hadis ini dipegang oleh, bukan sekadar hadis ni sahaja, di sana juga ada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apabila dia ditanya, Ummu Salamah tuan-tuan, isteri Nabi SAW, apabila dia ditanya dengan bacaan Nabi, maka dia kata apa? Kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Nabi SAW baca ayatan, baca satu ayat. Sebab tu yang terbaik apabila kita baca surah Al-Fatihah, kita Bismillahirrahmanirrahim, stop. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, stop. Sampailah habis, stop. Itu yang terbaik. Melainkan kalau dia nak cepat. Melainkan dia nak cepat. Dia boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia boleh sambung, tak ada masalah. Tetapi yang terbaik ialah dia stop dekat mana tempat waqaf. Lalu dia ajarkan dekat sini, dikatakan Ummu Salamah pun menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaedah pengajaran ni, apa yang diajarkan oleh Ummu Salamah dengan hadis Anas. Hadis ni diriwayatkan oleh Abi Daud dan Ahmad, dan juga di hadis yang sahih juga ni, hadis Ummu Salamah ni. Maka dua hadis ini menjadi pegangan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ada hadis-hadis yang lain menjadi pegangan bahawasanya bismillah sunat dijaharkan.
Sunat dijaharkan. Ana tertarik dengan pandangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim kata apa? Dengar ni, Ibnu Qayyim kata apa? Nabi SAW dalam kebanyakan hal tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada juga Nabi SAW menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itu, apabila ditanya bagaimana cara bacaan Nabi, Anas, yang orang yang sama yang mengatakan aku solat tak dengar Nabi baca jahar, orang yang sama dia ajar. Bila nak diajar, lain cerita tuan-tuan. Bila nak diajar, benda yang slow pun kita ajar kuatlah tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan ajar orang baca, apa yang kita baca slow dalam solat? Banyak. Kan? Banyak. Kita ajar orang baca doa iftitah. Doa iftitah baca kuat-kuat ke slow? Tapi kalau kita tanya macam mana doa iftitah, mestilah kita akan ajar cara bacaan itu. Begitulah Anas bin Malik. Begitulah juga hadis Ummu Salamah. Dan Ibnu Qayyim kata apa? Kebanyakan hal Nabi SAW based on hadis Anas. Based on hadis Anas. Yang ini dipegang oleh majoriti ulama lah. Majoriti ulama. Sebab itulah ini janganlah jadi isu. Kita jangan suka buat provokasi, jangan suka bina persepsi negatif. Apa ni, tak dengar sahaja maka sesat, tak dengar sahaja jadi Wahabi, tak dengar sahaja orang baca bismillah dengan jahar, maka kita tak sah terus. Tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan bila jadi imam, jangan juga buat provokasi dan persepsi. Sebab orang dia dalam mazhab Syafi'i, bila tak baca bismillah maka tak sah solat. Sebab bismillah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Bila dia tak dengar tuan-tuan baca bismillah, dia ingat tuan-tuan tak baca lah, tuan-tuan terlupa bismillah. Ingat tu, tuan-tuan walaupun berpegang dengan pandangan yang katakan menjahar, tapi tuan-tuan jadi bismillah dekat surah kampung. Surah kampung, surah memang orang yang mazhab Syafi'i lah yang kata-kata. Tuan-tuan kena ingat tu, tuan-tuan kena timbangkan benda tu. Jadi tuan-tuan jangan tiba-tiba buat provokasi gitu, nanti orang pakai mufarakah. Awal-awal lagi dah Allahu Akbar, belum apa lagi orang dah mufarakah, sebab dia kata ustaz tak baca bismillah, jadi solat ustaz batal, jadi kami mufarakah. Ingat tu. Jadi tuan-tuan jaharkan. Ibnu Qayyim kata apa? Nabi SAW kadang-kala jaharkan, dan itulah kadang-kala jaharkan, dan kebanyakan hal Nabi SAW tidak menjaharkan. Dan perkara ini adalah luas, maka kalau saya syur bagi mereka yang solat di tempat-tempat orang yang tidak faham, maka kita meraihkan mazhab kita sendiri. Wallahu alam bisawab. Boleh faham ya? Okey. Bab sujud selesai. Apa ni? Yang penting yang tuan-tuan ialah baca. Jangan tak baca yang penting tu baca. Okey. Seterusnya, bab yang seterusnya. Ya, boleh. Siapa nak tanya boleh. Bagaimana orang yang busuk? Orang yang pekak, dia tak dengar. Dia baca dia macam adakah semalam tu dia faham atau dia? Okey, baik. Bagi orang yang dia ada istilah apakah kita wajib lafazkan bacaan kita dalam solat? Dia adalah hukum rukun qauli kan. Rukun qauli ni wajib lafazkan. Wajib lafazkan. Dan lafazkan ni bagaimana, macam mana nak lafazkan? Lafazkan ini ialah didengari oleh telinga kita sendiri. Ya. Syarat sah. Itu syarat sah dia lah. Bila dengar ke telinga kita sendiri, sah. Jadi yang hari ni kita nak buat praktikal lah tuan-tuan. Praktikal. Saya selalu suruh orang buat praktikal ni. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tutup telinga. Tuan-tuan sekarang, yang mendengar sekarang ni tutup telinga kan. Ni telinga sendiri ni. Kita tutup telinga. Yang tengok dekat YouTube pun tutup telinga. Oh, masya-Allah, bagus yang tengok. Tutup telinga. Ni tutup telinga ni. Cuba kita bisik. Bismillah. Cuba kita bisik. Bisik. Kemudian tutup telinga, bisik. Dengar tak? Dengar kat telinga. Dengar kan? Ya. Tuan-tuan bisik pun dengar. Dari tu pun tara tutup.
Tapi itu pun tak tutup. Kalau tak tutup lagi dengar lah, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita punya rongga ni sama. Selalu, jadi jangan takalluf. Ni ada orang yang takalluf. Takalluf ni maksud apa? Lebih-lebih. Sampai dia kata kena dengar sebiji-sebiji masuk kat telinga dia, tuan-tuan. Ini Allahu Akbar. Sampai sebab kita bisik sendiri pun kita akan dengar. Kita bisik sendiri pun telinga. Jadi bagi orang yang bisu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang bisu nak macam mana? Maka dia hanyalah baca dalam hati saja. Dia baca dalam hati. Dan dia cuba lafazkan apa yang dia boleh, apa yang dia anggap boleh. Maka tidaklah dia dia boleh baca. Okey. Sujud sahwi. Bab yang ke-18. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al-ashi afwan. Qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Hadis ni panjang, saya tulis terjemah. Daripada Muhammad bin Sirin, Ibn Sirin. Ibn Sirin ni terkenal orang pakar menakwilkan mimpi. Dia ada satu kitab Tafsir al-Ahlam, Ta'wilul Ahlam. Kitab tu dinisbahkan kepada Ibn Sirin, tetapi kitab nisbahnya tak betul. Hanya dinisbahkan, tetapi sebenarnya bukan Ibn Sirin yang tulis kitab tu. Tapi memang Ibn Sirin ni dia memang antara yang dirujuk berkaitan dengan mimpi. Orang suka rujuk mimpi-mimpi ni. Dan mimpi-mimpi ni jangan duk berahi sangat nak cerita ke orang mimpi-mimpi kita ni. Nabi SAW kalau kata mimpi baik, jangan cerita ke orang, cerita kepada orang terdekat saja. Mimpi buruk langsung jangan cerita ke orang. Yang kita ni suka sangat cerita mimpi hantu cerita, mimpi kan, suka cerita. Bila kita cerita, kita jadi takut. Jadi biar je mimpi ni, biar boleh ada jadi mimpi hantu ke, biar. Kalau mak tanya tadi mimpi apa, mimpi hantu, okey tak apa, tak payah cerita, dia akan lupa. Tapi kalau kita cerita, dia akan ingat kat otak. Itu sifat mimpi. Kita bangun, kita cerita, dia akan ingat mimpi tu, dan dia akan sebahagian daripada kehidupan. Dan mimpi, ada orang mimpi macam-macam. Dia mimpi jumpa Nabi. Ibn Sirin sendiri antara yang apabila orang mendakwa mimpi jumpa Nabi, maka dia akan sif lana. Dia kata suruh ceritakan kepada kami bagaimana Nabi yang kamu nampak. Apabila diceritakan kepada Ibn Sirin sifat-sifat yang bukannya sifat-sifat Nabi SAW, maka Ibn Sirin kata apa? Itu bukan Nabi. Kena ingat, memang syaitan tidak boleh merupai Nabi SAW, tetapi syaitan boleh menipu kita. Dia kata aku Nabi. Dia kata aku Nabi. Dan orang yang jahil, tak belajar, dan dia tak belajar, dia kata aku Nabi walaupun pakai jin, tak ada janggut semua, Nabi sajalah, Nabi. Asal Nabi. Dan saya pernah ada orang cerita kat saya, pernah ada orang cerita dekat saya, dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Saya kata macam mana jumpa Nabi? Dia kata orang tu cerita kepada kawan saya, orang cerita kat saya. Dia kata dalam mimpi tu pakai jin, seluar jin, licin. Apa? Macam mana kamu tahu tu Nabi? Dia kata Nabi, dan saya rasa tu Nabi. Dia kata tu bukan Nabi. Of course bukan Nabi, itu syaitan yang cuba nak kita mimpi. Hatta mimpi jumpa Nabi SAW walaupun harus, maka tidak orang tidak diceritakan secara khalayak ramai macam tu, tidak diceritakan secara tambah-tambah live dan sebagainya. Tambah-tambahlah kalau yaqazah lagilah. Okey, baik. Kita tengok Ibn Sirin. Ini Ibn Sirin. Dia kata apa? Kata dia daripada Abi Hurairah, dia anak murid Abi Hurairah. Katanya dia kata Rasulullah sallallahu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengimami kami pada salah satu solat al-ashi. Lalu kata Ibn Sirin, al-ashi ni maghrib dan isyak lah, solat malam. Tapi Ibn Sirin kata apa? Wasammaha Abu Hurairah lakin nasitu ana. Abu Hurairah ada cakap solat apa, solat malam tu, tapi aku lupa. So depa kata solat asyi saja. Ini amanah seorang periwayat hadis. Nampak tak tuan-tuan? Apabila dia lupa, dia tak mengikut-ikut tak.
Walhal Abu Hurairah dah bagi tahu solat apa, sama ada solat apa ni, solat asar ke, solat apa ni, solat maghrib ke, solat isyak ke, tapi dia lupa solat mana tu, lalu dia namakan solat al-ashi. Fa shalla bina raka'atain, walakin nasitu ana qala fa shalla bina raka'atain summa sallam. Lalu dia solat, dia jadi imam, Nabi SAW jadi imam. Abu Hurairah kata Nabi solat jadi imam, Nabi solat jadi imam. Lalu pada rakaat yang kedua, Nabi SAW pun tasyahud, kemudian bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu selepas bagi salam, lihat tuan-tuan ya, faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu Nabi lepas bagi salam, Nabi bangun dan Nabi bersandar dekat satu kayu, khashabah, satu kayu, dan kayu tu tempat selalunya Nabi duduk, Nabi berdiri bagi khutbah, kayu tu, dan Nabi bersandar. Dan kayu tu macam ini tempat solat, kayu tu kat ujung tu. Lepas Nabi solat, Nabi bangun pergi ke sana, Nabi bersandar, berlaku pergerakan. Kena ingat ya, berlaku pergerakan. Kemudian sepatutnya solat 4 rakaat tapi Nabi solat jadi 2 rakaat. Nampak tak sempurna. Dah lepas solat bagi salam, Nabi pun bangun dan Nabi bersandar. Kemudian fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban. Dan ceritanya pula lagi, Abu Hurairah kata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar dekat kayu tu dalam keadaan seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni marah. Ada benda yang mengganggu fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, atau ada benda yang macam tak sempurna sehingga menyebabkan Nabi rasa macam tak puas hati muka dia. Lalu wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wa shabbaka baina asabi'ihi, lalu Nabi pun meletup-letupkan tangan dia, syabbak, tasbik. Nampak tak berlakunya pergerakan banyak ni, sandar, kemudian tasbik, letupkan tangan. Wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala zahri kaffihi al-yusra, kemudian letakkan paha kanan letak dekat paha kiri. Kemudian wa kharajati as-sar'an min abwabil masjid. Kemudian ada orang yang keluar dah dalam masjid. Ada orang dah selesai solat jemaah keluar daripada masjid. Lalu faqalu, ada sebahagian yang masih ada dalam masjid, dengar mereka kata, faqalu qasuratis salah, dia tanya, dah habis solat ke? Adakah qasar, adakah solat dah diqasarkan, adakah 4 rakaat jadi 2? Nampak berlaku percakapan. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar, dan dalam jemaah tu ada Abu Bakar dan ada Umar. Fahaba an yukallimah, tapi depa tak cakap. Abu Bakar dan Umar tak cakap. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dzul yadain. Ni kita panggil hadis ni masyhur dengan hadis dzul yadain. Ada satu orang yang tangan dia ni panjang sikit, lalu nama masyhur dia, orang bagi gelaran dia dzul yadain, orang yang ada 2 tangan. Semua kita ada 2 tangan. Tapi oleh kerana tangan dia panjang sikit, orang pun bagi gelaran tangan panjang lah. Okey. Lalu orang ni hadis ni kita panggil hadis dzul yadain. Dia ni bangun, dia ni tanya, qala ya Rasulullah anasita am qusiratis salah. Wahai Rasulullah, tadi yang orang cakap tu belakang-belakang saja. Yang kata solat dah kasar ke? Itu dia cakap belakang-belakang. Dia pun tak tanya Rasulullah. Tapi orang lelaki ni yang nama Dzul Yadain ni, dia pun tanya Rasulullah yang digelarkan Dzul Yadain, wahai Rasulullah, kamu lupa ataupun telah dikasarkan solat, telah dipendekkan solat, 4 rakaat jadi 2 rakaat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lam ansa wa lam tuqsar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak lupa dan solat pun tidak dikasarkan. Nabi yakin, sebab itulah Nabi bagi salam 2 rakaat. Nabi kata aku tak lupa dan solat pun tak jadi 2 rakaat. Faqala, lalu dia tanya, walaupun Nabi yakin, tengok Nabi, walaupun Nabi yakin Nabi tak buat salah, tapi Nabi tetap tanya orang lain, jemaah lain. Nabi pun tanya, akama yaqulu Dzul Yadain. Nabi tanya kepada jemaah yang lain, betul ke apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ni, bahawasanya aku solat 2 rakaat? Maka berkatalah mereka jemaah yang ada situ, qalu na'am, wahai Rasulullah, betul, kamu solat tadi 2 rakaat.
Fataqaddama fasallama tarak, lalu Nabi pun pergi balik ke tempat solat, Nabi pun selesaikan balik 2 rakaat yang tertinggal. Fasallama tarak, dan selesaikan apa yang tertinggal. Summa sallama, kemudian Nabi pun bagi salam dan jemaah ikut sekalilah. Summa kabbara, kemudian Nabi pun takbir Allah, wasajjada, Nabi pun sujud misla sujudihi au atwal, mana sujudnya yang biasa-biasa ataupun lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbara wasajada, kemudian Nabi pun bangun duduk antara 2 sujud, kemudian Nabi takbir lagi, Allahu Akbar, sujud yang kedua. Kemudian farubbama sa'aluhu thumma sallama, kemudian Nabi pun bagi salam. Qala fanubbitu anna Imran bin Husain qala thumma sallama, kemudian diberitahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Okey, faham? Jadi faham kisah Zulyadain ni? Jadi kisah Zulyadain ini adalah kisah yang familiar lah berkaitan dengan sujud sahwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni kita dapat tahu, kita baca satu lagi hadis kemudian kita buat ringkasan. Hadis yang seterusnya, an Abdullah ibnu Buhainah, daripada Abdullah ibnu Buhainah, seorang sahabat Nabi, wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah salah seorang daripada sahabat Nabi. Katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihimuz zuhra, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Ni kisah lain. Faqama fi rak'ataini al-awlayaini, maka pada rakaat yang kedua, pada rakaat sepatutnya naik rakaat yang ketiga tapi Nabi tak naik. Walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada salat wa intazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis fasajada sajdatain qabla an yusallima thumma sallama. Tak kala rakaat yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Baginda tak duduk tasyahud awal. Ini adalah hadis tentang Nabi tinggalkan tasyahud awal. Sepatutnya Nabi naik tasyahud awal, tetapi sepatutnya Nabi duduk tasyahud awal. Sepatutnya Nabi duduk tasyahud awal, rakaat kedua Nabi duduk tasyahud awal, tapi Nabi tak naik. Nabi tak tasyahud, Nabi terus naik kepada rakaat yang ketiga. Lalu orang pun berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata walam yajlis. Lalu tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wantazar nas, sehinggalah manusia tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi salam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bagi salam, tiba-tiba Nabi terus sujud sahwi. Sujud 2 kali sujud, kemudian bagi salam. Okey tuan-tuan, dalam hadis Buhainah kita tengok, dalam hadis Buhainah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebelum bagi salam. Tetapi dalam hadis yang tadi, hadis Zulyadain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud selepas bagi salam. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok balik hadis yang tadi, hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali tu selepas bagi salam. Ya? Okey. Nampak? Thumma sallama, nampak? Dalam riwayat yang pertama, kita tengok balik fataqaddama fasallama taraka thumma sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan 2 rakaat tadi, sempurnakan rakaat yang tertinggal, kemudian Nabi bagi salam, lalu baru Nabi lepas habis bagi salam barulah Nabi sujud sajadah. Sujud sahwi. Okey, 2 hadis ni seakan-akan bercanggah. Jadi dia ada khilaf kat sini. Jadi kita nak tanya, sebenarnya sujud sahwi ni sebelum bagi salam ke ataupun selepas bagi salam? Okey, sebelum kita nak cerita sujud sahwi ni apa? Sujud sahwi ni adalah sebab lupa. Ni nak cerita ni, sebab lupa. Tuan-tuan, manusia ni dia memang sifat dia lupa. Saya lupa, tuan-tuan lupa, tak ada orang pun yang dia tak pernah lupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan." Umat aku ini dimaafkan bila mana dia lupa, dan juga apabila dia salah dan juga dia lupa, maka dia angkat dosa. Dia tak berdosa kalau dia lupa. Tapi kalau dia buat lupa, dia salah pun tak ada masalah. Salah pun dia akan
dia akan dimaafkan. Tetapi kalau buat salah selalu, salah pertama, salah kedua, orang bagi tahu ni salah ni, oh tak aku tak salah, ini masalah lah. Yang ini lebih daripada Nabi, tuan-tuan, lebih daripada Nabi. Nabi pun mengaku salah. Kita kata orang yang tak pernah mengaku salah ni, hang ni lebih daripada Nabi ke? Nabi pun mengaku salah. Apa kata Nabi Adam alaihi salam apabila dia Nabi Adam dan Hawa apabila mereka buat salah, mereka kata qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami. Nampak? Yang penting kita tahu kita buat salah. Kami telah menzalimi diri kami. Kalau Tuhan tak mengampunkan kami, maka kami akan jadi orang-orang yang rugi. Begitu Nabi Musa selepas dia pergi lempang Qibti, satu orang Qibti tu kan, yang dia menganiaya satu orang marhin tu. Dia pergi mana satu askar Qibti, dia menganiaya marhin, dia pergi nak tolong orang rakyat ni, kemudian dia pergi lempang, dia pergi tumbuk sampai mati Qibti tu. Lalu dia pun dah takut dah. Lalu dia kata qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diri aku telah buat salah, ampunkan aku. Nabi Yunus dia lari daripada kaum dia marah pada kaum dia lari. Lalu dia pergi ke naik kapal, lalu dia jatuh, kemudian masuk dalam perut ikan nun. Lalu apa kata Nabi Yunus? Dia kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ni daripada orang-orang yang zalim, aku orang yang salah. Dan bahkan Nabi SAW ajar sayyidil istighfar kita. Tuan-tuan, tulis yang tengok dekat ni, tulis apa sayyidul istighfar kita. Apa sayyidul istighfar? Hari-hari kena baca, setiap pagi dan setiap petang. Sayyidul istighfar tu kita mengaku kita ni buat salah banyak. Tu sayyidul istighfar. Tu syarat kita nak bertaubat ialah kita mengaku salah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Aku ni banyak sangat dosa ya Allah. Kita kata banyak sangat dosa ni ya Allah, ampunlah aku ya Allah. Ini kita panggil sayyidul istighfar sampai habis. Jadi tuan-tuan, khata' buat salah memang tidak ada, memang itulah biasa. Tetapi al-israru fil khata', tetapi dia mempertahankan kesalahan, yang ini dahsyat lah. Ramai orang buat salah tapi tak ramai nak mengaku salah. Yang ni kita sombong. Ini sifat sombong. Nabi pun mengaku salah. Nabi mengaku salah, sahabat dan sebagainya. Okey, itu bab sahwi dan bab khata'. Jadi itulah dia bab khata' ni. Bab sujud sahwi ni, dia sama ada dia tertambah dalam, dia menambah-nambah dalam, tertambah yang dia ni kalau sengaja maka batal solat. Menambah rukun dalam solat, menambah bacaan Fatihah, menambah dengan sengaja, menambah sujud, menambah rukuk dengan sengaja, batal solat. Menambah dengan sengaja sebab dia sengaja mengubah tata cara solat. Ataupun naqsun fiha, ataupun kekurangan, terkurang, maka juga boleh terkurang, maka disunatkan untuk buat sujud sahwi. Tapi terkurang ni tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, terkurang benda yang terkurang ni, terkurang rakaat yang rukun lah. Terkurang yang rukun, kita rasa terkurang. Ataupun tak buat sujud, tak buat tasyahud al-awal, tak buat tasyahud awal, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Faham? Kalau sunat-sunat yang lain tak buat, tak baca tasbihat dalam ni, kena tak sujud sahwi? Maka dalam mazhab Syafi'i tak kena. Dalam mazhab selain Syafi'i ada yang kata kena. Ataupun syak pun kena buat. Syak ya tuan, syak pun kena buat. Sama ada terlebih, terkurang ataupun syak. Ya, okey, syak. Aku ni kata dalam satu hadis, idza shalla ahadukum falam yadri salatan aw arba'an falyatrah al-syak falyabni 'ala al-yaqin. Kata Nabi SAW, kalau kalian solat dan kalian tengah syak, 3 rakaat ke 4 rakaat aku ni solat zuhur, 3 rakaat ke 4 rakaat, maka Nabi SAW falyatrah al-syak, maka buang yang syak. Buang yang syak ni macam mana kaedah dia? Macam mana kaedah buang yang syak? Ambil yang kurang.
Kalau 3 ke 4, ambil 3. Kemudian tambah 1, maka dia akan itu maksudnya fal yabni ala yaqin. Kita syak tak tahu mana satu. Kalau kita duk fikir, oh aku 4 rakaat. Tak ada, tentu tak syak dah. Duk fikir, oh rupanya aku masih 3 rakaat, tak ada masalah. Tapi duk sampai ke sudah duk syak 3 rakaat ke 4, 3 rakaat ke 4, 3 rakaat ke 4, kaedah dia ialah sama juga macam tawaf. Aku 6 ke 7, 6 ke 7, 6 ke 7, kaedah dia ialah ambil falyatrahil syak, buang yang syak, jadikan dia kurang. Maka tambah maka sempurnakan yang satu. Itu kaedah falyabni ala mastayqana. Maka bina atas apa yang kita yakin. Tambah satu lagi. Kemudian kata Nabi, kalaulah memang solat tu 5, Allah akan syafa'na lahu, kami akan jadikan dia ganjil 4. Dan kalau memang betul sebenarnya rakaat itu adalah 4, tadi memang 3 tambah satu lagi jadi 4, maka dengan sujud sahwi itu taghriman lisyayatin, menghina syaitan. Syaitan dah penat-penat bagi kita syak bla 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 bla, lalu kita pun buat benda yang betul dan kita sujud sahwi lagi, maka dia akan menjadi penghinaan kepada syaitan, laknatullah alaih. Baik, kita kembali kepada perbahasan. Kita nak sujud sahwi ni sebelum bagi salam ataupun selepas bagi salam. Okey, dengar molek-molek. Dalam mazhab Syafi'i, sebelum bagi salam. Ya, dalam mazhab Syafi'i sama ada kekurangan ataupun terlebih ataupun syak, tadi kita tiga tempat kan, lebih, kurang ataupun syak, semuanya adalah sebelum bagi salam. Apa dalilnya? Dalilnya ialah kerana ia adalah kekurangan dalam solat, maka disempurnakan dalam solat. Ini yang pertama, dalil. Yang kedua ialah dalil daripada hadis yang kedua tadi. Dalil yang kita baca, hadis yang kedua, iaitulah hadis Abdullah Buhainah. Abdullah bin Buhainah. Ya. Kemudian dalil yang saya kata tadi tu, hadis dalil Abu Sa'id Al-Khudri. Dalil Abu Sa'id Al-Khudri yang kata tadi, apabila kalian syak tadi, maka buanglah yang syak. Kalau siap solat 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka falyatrahil syak, buang syak, ambil yang yakin. Last kali Nabi ajar dalam hadis tu, Nabi ajar apa? Kemudian sebelum salam bagi sujud sahwi dua kali. Hadis Buhainah dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri mengajarkan bagaimana cara. Ini dalil bagi Imam Syafi'i, dan dalil dan ilahnya, kedua-dua dalil mengatakan bahawasanya kekurangan apa yang dalam solat ataupun kesalahan dalam solat dan sebagainya sempurnakan sebelum bagi salam. Adapun hadis yang pertama tadi, ya, hadis Zulyadain yang menunjukkan Nabi sujud selepas bagi salam, dia kata tak menunjukkan itu adalah caranya. Kerana boleh jadi tang tu pun dia berkata Nabi pun terlupa. Terlupa pula. Jadi tuan-tuan, boleh kalau kita terlupa kalau kita ni mazhab Syafi'i, kalau memang kita dah salah, kita terkurang tadi ataupun tak buat tasyahud awal ataupun syak, kemudian kita dah tambah, kemudian kita dah bagi salam, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah lupa nak buat sujud sahwi. Boleh tak kita sujud sahwi tang tu? Ya, boleh. Itulah jawapan Imam Syafi'i. Itu jawapan Imam Syafi'i. Dia kata balik kepada hadis yang diajarkan tadi. Adapun hadis perlakuan Nabi ni, maka dia boleh diihtimal, boleh dijangkakan kemungkinan Nabi pun ketika itu Nabi lupa, lalu Nabi pun Adapun sebahagian ulama mazhab Hambali misalnya, dia kata kalau berkaitan, kalau macam ni kes Zulyadain ni kurang. Kalau kurang, maka buat selepas salam, berkaitan dengan kurang. Faham kan? Nabi kurang, kan Nabi kekurangan, Nabi solat kurang, maka buat selepas bagi salam baru begini. Ala kulin tuan-tuan, ala kulin kedua-duanya ada. Yang kita kena ingat, dalam mazhab Syafi'i juga sah. Kita ingat dalam mazhab Syafi'i tidak ada khilaf bahawasanya boleh buat sebelum dan selepas. Mereka hanya berbeza afdalnya. Sama macam bab baca bismillah tadi, jahar ke tak jahar. Dalam mazhab Syafi'i boleh, jahar pun tak boleh, jahar pun boleh, sir pun boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang mana afdal, yang mana sunnah, itu beza kat situ. Begitu juga samalah dengan dalam sujud sahwi ni.
Boleh ke sujud sahwi selepas salam? Boleh. Boleh ke sujud sahwi sebelum salam? Ya, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi boleh tak selepas salam? Boleh. Tapi yang sunatnya dalam mazhab Syafi'i ialah sebelum bagi salam. Selesai. Habis. Ini tambah. Dia memang lupa. Ini salah masalahnya dia kadang lupa dia seorang. Ataupun dia sendiri mahu dua atau tiga. Kita ada dia memang kurang dari pergi cukup ataupun adung ke bawah. Kurangan 2 rakaat. Zuhur atau asar. Tapi dia bergerak. Gerak tu bagaimana tempoh tu dia beritahu masa dia terus sembahyang juga. Dia sudah salah. Tuan-tuan tengok, itu yang tadi saya tekankan kat sini. Apa yang berlaku dekat hadis Zulyadain tu, Nabi SAW dah bergerak. Lepas Nabi salam, Nabi dah bergerak, Nabi jalan dan Nabi ubah tempat. Kemudian para jemaah dah menyembang aqsaratus solah, sembang sama-sama depa. Dan juga Zulyadain ni pun tanya Nabi. Berapa banyak dia tanya tu? Cuba tuan kira. Ya Rasulullah, hal anasita am qasratis salah? Lepas tu Nabi jawab, aku tak lupa dan solat pun tak ni. Kemudian Nabi tanya balik, akama yaqulu Dzul Yadain? Bagus Nabi jawab, na'am. Banyak tu tuan. Jawapan tu banyak. Lalu para ulama based on hadis ni, para ulama kata apa? Uruf, melihat kepada uruf. Jadi selagi mana tempoh masa atau pergerakan tu tak terlampau banyak, dan percakapan itu juga tak terlampau banyak, maka dia boleh kembali balik sambung mana yang dia buat tadi. Macam tadi kan 2 rakaat tak habis, sambung balik 2 rakaat. Tapi kalau dia solat 2 rakaat sendiri, kemudian lepas tu dia pun dah baca Quran, kemudian dia pun dah baca Quran lama dah, lepas tu barulah dah dekat 10 minit dia dah zikir semua, lama dah. 10 minit tu lama tuan-tuan. Orang memai dia kata, Haji, tadi saya nampak Haji solat 2 rakaat. Baru dia bagi tahu. Saya ni tidak tak mau bagi tahu, tapi kesian pula dia pun bagi tahu. Dia pun teragak-agak kita bagi tahu. Maka bila dah lama terpisah masa dengan solat tadi yang kita salah tu, maka kena buat balik semula. Kena buat, tak boleh sambung dah. Ataupun dah balik rumah, dah semua dah tengok balik video rakaman. Rupanya imam buat 2 rakaat, imam tak cukup 1 rakaat, dia 4 rakaat, dia buat 3 rakaat. Makmum pun sama buat 3 rakaat. Maka dah balik rumah, esok tu dia tunjuk, maka kena qada balik. Dalam mazhab Syafi'i kena ulang balik, i'adah balik. Sebab solat dia tu tak sah. Dalam mazhab Syafi'i, solat dia tu tak sah, maka dia kena ulang balik. Sebahagian ulama kata tak kena ulang based on hadis yang Zulyadain, sebab ada orang keluar tadi. Kan ada orang keluar dan Nabi tak suruh pun depa yang balik tu ulang. Tadi tak sah. Yang balik tu tak kena ulang. Okey, baik, soalan. Okey, bacaan sujud sahwi. Okey, bacaan sujud sahwi sebahagian fuqaha dan masyhur lah. Kita belajar daripada kecil, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Yang ini disebutkan oleh sebahagian fuqaha dan didasarkan oleh satu asar. Tetapi asar ni tak sabit. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir, dia kata apa? Tidak ada satu hadis-hadis berkaitan dengan bacaan khusus dalam sujud sahwi. Dia kata la aslalah, tidak ada asal usul. Bahkan juga Al-Imam An-Nawawi dalam I'anatul Talibin, tak silap saya, ataupun Asnal Matalib, Syekh Zakaria dalam Asnal Matalib, dan juga Imam Nawawi dalam I'anatul Talibin, dia kata apa? Bacaan sama macam bacaan sujud dalam solat. Apa bacaan sujud dalam solat? Subhana rabbiyal a'la. Itulah bacaan dia. Subhana rabbiyal a'la. Ya, okey. Lain ni Wahabi ya ni. Habis tu Ibnu Hajar Asqalani Wahabi. Syafi'i dia sendiri kata la aslalah. Hadis yang menunjuk tu la aslalah. Habis tu An-Nawawi tadi, Zakaria, Imam Zakaria,
Kan? Itulah kita kata letakkan masalah orang. Kita tak letakkan perbahasan pada tempat dia. Kita nak kira beza sikit je, kira kita nak tengok. Lepas tu kita tekan. Dia ni tak layak mengajak. Buang mesti. Contoh. Tak betul pun contoh. Contoh bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Ya akhi, kita mengajak mengajak universiti kan. Benda tu perkara-perkara yang kita nak memandaikan umat. Bila orang tanya, kita nak memandaikan umat. Nak beramal lain cerita. Orang tanya orang kampung, tak ada masalah. Kita pun tak kata sesat. Siapa yang kata subhanallah yang nama Allah suruh sesat. Itu jenuh lah. Tak ada kita kata sesat. Betul tak sesat? Syirik. Tak, kita tak kata syirik. Takkanlah benda tu syirik. Siapa yang kata sesat syirik tu jenuh lah. Cuma kita kena berlaku adil. Seperti mana Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia belajar benda tu. Takkanlah dia nak tipu. Takkanlah, walaupun dia mazhab Syafi'i, takkanlah dia nak kata hadis ni ada, terpaksa ada. Walhal memang tidak ada asal usul. La asalah. Sebab itulah Imam An-Nawawi pun sama juga. Mengatakan bacaan dia sama macam dalam sujud biasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita bukan nak provokasi. Tuan-tuan yang nak baca subhanallah la yanamu wa la yashu, teruskan dengan kalau tuan-tuan yakin itu adalah bacaannya based on tuan-tuan belajar. Tapi apa yang kita katakan memang tidak ada dalil khusus, dan apabila tidak ada dalil khusus yang mengatakan, maka dia berbaliklah kepada asalnya. Berbaliklah kepada asal bacaan dalam sujud. Dan banyak lagi bacaan sujud, bukannya subhanallah ala je. Ada bacaan-bacaan yang lain, bacaan-bacaan yang lain yang tuan-tuan boleh tambah. Nak tambah kan? Tambahlah bacaan-bacaan yang lain. Jangan reka. Boleh lagi tak? Ke dah habis ni? Habis dah kan? Dah habis tak apa lah. Dah habis. InsyaAllah jika ada soalan, kalau ada soalan-soalan boleh tanya lah. Kalau soalan. Ada soalan di Facebook tadi? Tak ada? Ada ya? Yes, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada khilaf. Selepas bagi salam tu kita sudah tahu. Lepas kita bangun tu tuan Fatihah solat macam tu je. Sebab kita guna bagi salam. Tak payah bagi salam kan? Sebab tadi dah salam kan? Okey. Tengok hadis Zuliadan ni. Kita tengok balik hadis yang soalan ni bagus Jadi bila kita nak kata bagi salam ke tak bagi salam, jadi kita tengok balik kepada hadis Zuliadan tu, thumma sallama. Hadis, baca balik hadis. Kemudian bagi salam. Kan? Wa kabbara thumma sallama. Kemudian dah Allahu Akbar, lepas sujud tu Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga. Walaupun tadi dah bagi salam, walaupun kalau kita buat lepas solat ni, hadis Zuliadan ni pun walaupun lepas solat dia pun bagi salam balik. Jadi sama. Jadi kalau sebelum bagi salam, confirm lah. Sebelum kita bagi salam sujud sahwi, confirm lah kita bagi salam. Tapi kalau kita sujud sahwi selepas maka ni. Tapi tuan-tuan jangan buat selepas sengaja. Kalau kita tertinggal sunat arba'at ni, kita tertinggal tasyahud, lalu kita buat sujud sahwi selepas, memanglah sah, memang boleh. Kalau terlupa tak apa, tapi ia menyelisihi sunnah. Nabi SAW buat sujud sahwi apabila tertinggal tasyahud awal. Tertinggal tasyahud awal, Nabi buat sebelum bagi salam. Apabila berkaitan dengan, dan juga apabila berkaitan dengan syak, Nabi buat sebelum salam. Syak 3 rakaat ke 4 rakaat Tetapi apabila berkaitan dengan kurang, dah terkurang rakaat, lalu bila ditambah dibuat, itu baru Nabi bagi Nabi selepas salam. Kalau nak buat selepas salam. Tapi tak ada masalah, sebelum dan selepas pun tidak, maka dia boleh. Kalau sebelum bagi salam kita terlupa, lepas tu dah bagi salam, aku lupa buat ni, jadi sunat, ketika itu sunat sujud sahwi. Wallahu alam bisawab. Sujud tilawah
Kita tak baca ni, kita baca dia kan. Tapi kalau tu sujud syukur Sujud syukur dia tak pun tak ada bacaan dia, sujud syukur. Jadi sebab dia adalah syukur, kita syukur apa yang kita dapat tu, sujud dia memang sujud saja, kita bersyukur. Sujud tanda syukur. Tak ada bacaan. Dia tak ada. Kita nak baca apa pun tak apa, tak ada masalah lah. Kita sebab sujud kan, kita nak minta, kita nak berdialog. Fa'akthiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aqrabu ma yakunu baini wa bainal abdi fi sujud fa'akthiru fajtahidu fihi ad-du'a. Paling dekat antara aku dan hamba ku adalah maka kita sujud. Ketika sujud tu, bila kita dapat satu berita baik, terus kita sujud, dia akan ada satu hubungan yang sangat istimewa kita dengan Allah. Betul tak? Selalunya orang bila dia dapat berita baik, dia akan cari orang yang teristimewa dia nak cakap dulu. Kan? Anak dia, husband dia, isteri dia. Ayah, abang kena naik pangkat contohnya. Naik pangkat dekat universiti, dia bagi tahu. Tapi bila dia bagi tahu Allah dulu, hubungan dia memang istimewa dengan Allah dan Allah suka. Aku orang pertama kau bagi tahu ngadu. Dia sujud. Wallahu a'lam bisawab. Tapi syukur tu ikut syariat je lah. Nak sabar bagi semua anda disyukur juga menang. Dan dengan lagu disyukur juga. Bersujud situ. Allah. Sebab dia salah tafsir syukur dia kan. Wallahu alam. Sebab dia itu maksiat. Tidak ada syukur pada maksiat, tidak ada kesyukuran pada maksiat. Itu bukan